Okey, seperti biasa luahan rakyat Malaysia dalam kalangan peniaga kecil dan sederhana ini yang sangat-sangat terkesan dan dalam keadaan tidak menentu apa lagi bantuan yang boleh disalurkan. Pada masa yang sama, kita seperti kita katakan di awal tadi, bagaimana nak membantu diri sendiri juga untuk memastikan kelestarian perniagaan kita. Saya bersama dengan Encik Amir Hamzah Karim, Setiausaha Agong Dewan Perniagaan Melayu Malaysia di PMM. Assalamualaikum Encik Amir Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Ya. Di PMM ini antara nama yang disebut jugalah apabila bercakap tentang golongan IKS, golongan peniaga kecil ni kan. Betul. Jadi setakat ini bagaimana dilihat pandemik COVID ini memberi kesan kepada golongan peniaga kecil ini? Penularan COVID-19 ni, dia memang bila kerajaan melaksanakan PKB, Perintah Kawalan ni, dia memang betul-betul menyekat sama sekali peluang-peluang perniagaan untuk berkembang. Ini dapat kita lihat pada bulan 3 tempoh hari sehinggalah bulan 5. Kemudian apabila dalam proses pemulihan ni, para peniaga lihat itu adalah satu proses yang baguslah. Kita dah ada satu peluang like. Tapi bila berlaku pada kali kedua, peringkat kali kedua ni, ini begitu menakutkan lah. Sebab begitu, bukan lagi peringkat risau, dia dah takut lah. Sebab pengalaman dalam PKB pada bulan 3 dan bulan 4, bulan 5, itu memberikan satu pengalaman yang begitu buruk kepada peniaga. Sebab kesan langsung pada mereka terjejas pendapatan dan pendapatan untuk pemahaman semua orang. Peniaga ni bukan hanya memikirkan pasal diri mereka. Mereka lebih memikirkan pasal pekerja dia. Baik, okey. Jadi kesan bila kita buat PKP ni, dia tidak boleh berniaga, hasil niaga tu dia tak boleh bagi pada pekerja dia dan pekerja dia tak boleh bagi keluarga dia. Jadi kesan dia tu besar. Dan jumlah mereka yang terlibat dalam perniagaan di Malaysia ni secara keseluruhannya di IKS, kalau ikut data rasmi SME Corp, itu lebih kurang 960,000. Ya, hampir sejuta. Ya. Kalau mengikut SSM pula, lebih kurang dalam 1.4 juta. Okey. Jadi kesan daripada pekerjaan, kita ambil 5 orang satu keluarga yang ditanggung oleh peniaga secara purata, 5 orang. Itu dah melibatkan lebih daripada 5-6 juta. Ya. Jadi dan kesan itu amat terasa sekali apabila, kalau you tengok sekarang ni, baru-baru ni kita dapat Malindo berhentikan 2,100. Itu Malindo. Syarikat yang besar. Kalau yang kecil-kecil lagi yang terpaksa tersekat, inilah yang kita perlu timbangkan apabila kita melaksanakan PKP ini. Baik. Dan kita lihat juga engagement yang kita buat bersama Dewan bersama dengan kerajaan, khususnya MITI 2 hari yang lepas. Kita lihat bahawa perlu ada keserasian lah dari segi pengumuman PKP dan juga pertimbangan dengan faktor ekonomi. Okey. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia di PMM ni asalnya dah lama, dah dari 1957 dan sebelum tu lagi 1938 lagi ya. Kemudian ini adalah golongan ataupun kelompok yang membantu terus mengaktifkan perniagaan dan ini fasa yang cukup unik kerana ini pandemik yang tak ada orang boleh elak dan cari jalan pintas sebagainya. Setakat ini dengan kerjasama dengan kerajaan dan pihak tertentu, sejauh mana di PMM dapat berupaya untuk membantu golongan yang terkesan ini? Okay, antara inisiatif yang kita lakukan semasa COVID-19 yang baru masa bulan 2, bulan 3 tersebut, kita dah buat kaji selidik. Dan kita berdasarkan kaji selidik itu, kita dah buat satu cadangan kepada kerajaan dan alhamdulillah Perdana Menteri kita menerima cadangan kita dan ini terlihat dalam akta COVID. Yang mana pertama pasal kebangkrapan, kan? Itu thresholdnya dulu daripada 30,000 jadi 50,000, sekarang dah jadi 100,000. Dan tempoh untuk ambil tindakan tu lebih daripada 1 tahun baru boleh. Dan kedua, kita juga melihat kerajaan menambah bantuan dari segi dalam penjana dan prihatin untuk golongan PKS mikro. Cuma Eli, satu yang perlu kita faham, dalam IKS ni kita ada satu kelompok yang kita mungkin terlepas pandang, iaitu kumpulan atom. Kami istilahkan kumpulan atom. Peniaga atom. Okey. Peniaga atom ni dia adalah lebih kecil daripada mikro. Mereka ni kebanyakannya menyara hidup. Dan pandangan mereka bukan nak membesarkan perniagaan, sekadar berniaga untuk menyara hidup. Dan akibat penularan COVID-19 ni juga, ramai yang terlibat dalam atom ni. Sebab dia dah kena berhenti kerja, apa langsung dia nak buat, jadi mereka berniaga.
Ini yang semata-mata untuk meletakkan makanan di atas meja sahaja. Betul. Ya. Jadi dan kesan pada mereka ni juga, pertama mereka ni dulu dah bekerja. Khususnya mereka yang berusia 40 tahun ke atas, mereka dah bekerja dah habis 20 tahun. Kemudian tiba-tiba diberhentikan kerja dan tak tahu apa nak buat. Jadi masa kita buat perbincangan langsung dengan Bank Negara dan juga AKPK, kami nyatakan bahawa untuk kita melihat perkara ini, khususnya dalam bidang moratorium lah, moratorium, masa tu kita bincang apa yang patut kita lakukan selepas moratorium ni. Kita melihat bahawa moratorium ni patut dilanjutkan. Dan kita berterima kasih kepada kerajaan kerana moratorium itu dilanjutkan tapi bersasar. Ya, memang kita kata ada golongan yang sepatutnya tak dapat moratorium ni. Sebab masa COVID ni dia punya perniagaan memang mencanak-canak naik. Tapi yang mereka yang mencanak naik hanya lebih kurang 10 hingga 20% saja. Tapi yang lagi 80% ni bagaimana? Kalau macam kita tadi Eli ada sebut pasal peniaga sukan. Kan? Sukan komersial. So mereka ni tak boleh. Kalau PKP lagi habis. Berhenti. Tapi salah satu yang saya ingin bawakan kepada peniaga ialah gunakanlah akta COVID ni. Sebab akta COVID ni dia membantu peniaga untuk stop any action, further action lah. Kalau macam dia ada rental kan, dia ada rental premis perniagaan dan sebagainya, itu boleh digunakan sebab dia terkesan. Jadi dia boleh macam force majeure lah. So ini patut digunakan untuk menghentikan sebarang tindakan betul, ke atas mereka. Jadi ini memberikan serupa macam moratorium juga. Jadi ini diberi, tapi cuma akta ini hanya memberikan, tak silap saya lah, dia hanya memberikan sehingga ujung tahun ni. Jadi sekurang-kurangnya ada breather lah, kita katakan ada breather. Dan kedua ialah kita lihat kepada keberhutangan. Kita lihat kepada keberhutangan sebab begini, mungkin ramai yang tak tahu, kita bila bayar hutang, berapa peratus sebenarnya pergi kepada pokok hutang kita, berapa peratus pergi kepada bunga ataupun keuntungan. Kalau kita ada hasil daripada kita siasat, kita dapati kebanyakan mereka adalah 80% dibayar bunga, 20% bayar pokok. Jadi apa yang kita buat? Dewan telah pun mencadangkan kepada Bank Negara kan, untuk dipertimbangkan dalam bajet ni lah. Kita harap dipertimbangkan supaya dalam tempoh 36 bulan, kita bila orang bayar, walaupun dia bayar RM1, 20% dibayar kepada keuntungan, 80% tu dibayar kepada pokok. Dia terbalik Dia terbalik. Untuk 36 bulan. Kenapa kita kata begini? Kalau kita ikut kaedah biasa, kaedah yang normal ni, apa yang para pihak bank buat, dia akan melanjutkan tempoh dan dia akan bayar bunga. Dan ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah isu kita. Nampak macam meringankan pembayaran. Betul. Tapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Jadi sepatutnya dalam COVID ni, dalam penularan COVID ni, kita di Dewan, kita melihat perkara ini akan berlaku selama 36 bulan. 36 itu 3 tahun. Dan baru-baru ni bila WHO kata 5 tahun lagi menakutkan kita. Sebab apa yang dirancangkan oleh kita untuk 5 tahun perlu mengambil kira masalah COVID dalam itu. Jadi perkara-perkara yang macam inilah yang kita rasa perlu kerajaan melihat dalam bajet ni. Jadi saya rasa yang saya nak ceritakan lebih sikit pasal R&R lah, program keberhutangan tu yang baru saja dilancarkan bulan Oktober lalu. Ini satu yang sebenarnya sebab dalam kita bercerita tentang mahukan insentif, mahukan bantuan, pengurusan kita sebagai peniaga ni untuk memastikan adanya cash flow dan sebagainya, dan hutang-hutang perlu dilunaskan, itu kadang-kadang kita tak pandai di situ. Jadi akhirnya merugikan kita juga. Jadi DPMM sebagai pemudah cara mewujudkan program untuk R&R ni Dalam program R&R kita buat bersama dengan Bank Negara ni, kita mencadangkan kita lakukan sebanyak 72 daerah. Dulu kita biasa program R&R yang dibuat oleh Bank Negara sebelum ni lebih kepada ibu negeri. Dan Dewan kita ada 15 cawangan di seluruh negara, dan kita telah menggerakkan mereka untuk membuat banci. Berapa ramai orang yang terlibat dan apakah bentuk keberhutangan yang berlaku. So ramai ingat kita semua ada di bank saja. Tapi ada orang yang hutang dengan MARA, DFI lah, dipanggil Development Financial Institution, dan ada yang terlibat dengan Along, ada yang pinjam saudara mara. So dulu dia pinjam, dia nak berniaga, pinjam dari saudara mara dia. So sekarang saudara mara dia pun menghadapi masalah COVID, dia pun nak tuntut hutang dia. Jadi macam mana nak selesaikan masalah ni? Jadi sebagai Dewan melihat
keseluruhan ini, dan kita buatkan satu program yang kita kata program pemudah cara keberhutangan peniaga dan juga usahawan. Dan yang istimewanya juga, kita bukan hanya bagi kepada peniaga, tapi terbuka kepada orang awam juga program ini. Baik. Dan program ini kita akan laksanakan sebaik sahaja. Sebenarnya kita patut dah laksana, tapi disebabkan PKP, kita terbantut 2 kali. Sebab PKP punya isu ni. Jadi sebenarnya PKP ni bila kita kata banyak perkara yang baik nak dilakukan, terpaksa terbantuk juga. Betul. Okey, misalnya kata saya sebagai orang awam atau peniaga yang melihat program R&R ni sebagai satu yang boleh membantu, bagaimana saya boleh merujuk kepada pihak DPMM? Boleh hubung langsung dengan DPMM kepada pusat kita, iaitu di talian telefon kita, iaitu 0326332233, ataupun berhubung langsung dengan kita punya cawangan di setiap ibu negeri. Kita ada, dan juga ada di daerah. Jadi program yang kita nak laksana, kita akan anjurkan ini ialah pada selepas 9 hari bulan lah. Sebab kita terpaksa anjakkan. Patutnya hari ini ada. Dah ada hari ini di Segamat. Dan juga ada di Negeri Sembilan pada 8 hari bulan ni. Tapi disebabkan PKP, maka kita terpaksa anjakkan tempoh tersebut lah. Pihak pemudah cara pun terkesan dalam melaksanakan program. Tapi itulah ada inisiatif yang dilakukan. Difahamkan diwarwakan juga melalui Facebook, program diadakan di mana sebagainya. Kita dapat meringankan sedikit beban dan melegakan situasi peniaga ini. Cik Marzam, terima kasih banyak sudi bersama kami. Dan kita doakan yang terbaik. Segala perancangan dan kerjasama dengan kerajaan dan pihak-pihak tertentu ini dapat memberi balik kepada peniaga kecil, khususnya peniaga atom ni. Saya tertarik dengan istilah atom ni, mana yang berniaga hanya untuk menyara diri mereka sendiri, bukan untuk membesarkan jumlah bisnes. Ni akan banyak. Kita jangkakan pada penghujung tahun pada bulan 3 tahun depan, sekitar lebih kurang 1 juta. Ini golongan yang bukan berniat untuk jadi peniaga pun kan, sebab kena berhenti kerja dan sebagainya. Itulah, makin lama semakin ramai. Terima kasih sekali lagi sudi bersama kami. Jadi kita harap manfaat dapat diperolehi daripada perbincangan ini. Kita berehat seketika.